Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Dua sesi hari ini. Sesi pertama adalah 2 sehingga jam 4 di mana kita akan habiskan topik kepada pembentukan minda pedagang atas talian. Hari ini kita akan fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Kita akan lihat kepada position sizing model. Waalaikumsalam Kimi dan juga Hazim. Hopefully apa yang saya kongsikan sebelum ni anda dah anda praktikkan lah. Try Azim, Kimi, try apa yang saya katakan sebab ramai yang ingat dia trade, dia cuba untuk besarkan trading account. Anda sedang besarkan risiko, itu je. Tak kisahlah anda kata risk 2%, sebab 2% kepada RM100 berbanding dengan 2% kepada RM100,000, dia tak sama. Psikologi dia tak sama. Makna duit tu jadi tak sama. Jadi jangan ceritalah macam institution trader 2%, 3% nak besarkan trading account. Itu tak dapat. Itu tak menjadi kepada kita sebagai retail trader. Tak semua orang boleh buat. Itu susah nak buat. Jadi kita akan sambung topik tu, tapi sebab kita ada 2 jam, kita akan lihat kepada analisa pasaran. Saya sempat untuk update chat, jadi saya dah hantar ke Dropbox, anda boleh lihat sebab kita ada perubahan dekat daily chat, jadi saya updatekan chat dan juga malam ni kita ada bicara personality jadi kita akan sentuh mengenai yang saya sebut dalam TikTok live pagi tadi, Volcker jadi ikut. Selamat petang tuan. Selamat petang. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal dan peluang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Lain family dia ada hedge fund. Lain family dia ada hedge fund. Apa tu? Okey, jadi sebelum nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul, saya seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat kepada pasaran. Sekejap, mana cat saya ni? Okey, jadi kita katakan bahawa pergerakan turun dekat indeks utama ni, pergerakan dekat indeks utama ni sejak dari Ogos ni pergerakan dari Ogos ni kita katakan dah tamat. Belum ada confirmation, tetapi daripada sudut momentum menunjukkan kita jangka bahawa pergerakan berkenaan dah tamat. Selepas 2 channel kita ada breakout. So dekat time frame yang lebih kecil, kalau kita lihat kepada US 500 di time frame yang lebih kecil dekat H4, kita jangkakan bahawa pergerakan ini dah tamat dalam 5 lekuk. Ni dijangkakan dah tamat. Sebabnya kalau kita tarik trend line, selagi dia tak break trend line ni, confirmation tu tak ada. Cumanya jangan trade dia, jangan buy. Belum masanya untuk buy. Salam siang Sunbi. Belum masanya untuk buy. Ada masanya kita lepak tepi. Tak setiap kali buka chart nak menekan je kerja dia. Ini basically dah break trend line. So kita katakan bahawa pergerakan ini tamat dalam 5 lekuk dan kita memulakan pergerakan ke atas. Jadi kalau kita tengok dekat daily mungkin lebih jelas. Dekat daily kita dah mula nampak pergerakan ini. Tarik trendline yang sama, kita nampak break. Jadi kita jangkakan bahawa movement sejak dari Ogos ni dah memulakan pergerakan ke atas. Apa signifikan dia? Saya peduli apa benda ni bang? Saya tak trade indeks. Semua market tu bergerak sama. Tak kisahlah anda trade
platinum ke, gold ke, anda trade pisang ke, anda trade cotton ke, dia semua sama je. Tak ada yang dia sendiri-sendiri. Ada masa sekejap-sekejap dia buat sendiri-sendiri. Tapi tak kisah anda trade Bitcoin ke, benda sama. Bitcoin akan lonjak sedikit kan, betul tak? Jadi semasa kita sedang menyangkakan bahawa pergerakan ini tamat. Kenapa kita masih katakan ke bawah? Ya, ini sebab dia. Movement sejak Januari 2022, 01 2022, movement penurunan dekat indeks ni, kalau indeks turun, lazimnya kita nampak yen pair jatuh. Tapi yen pair tak jatuh. Yen pair malahan mencanak-canak naiknya. Especially untuk UJ. UJ naik, yen pair yang lain pun naik waktu ni kan. Kenapa? Sebab pergerakan ini bukannya, terutamanya UJ, pergerakan ini bukannya yen. Market dua je. Yen ataupun US dollar. Dua je. Dua je. Sama ada yen, di mana apabila yen kita sedang melihat pergerakan pergerakan motif dekat indeks. Indeks jatuh ataupun naik dengan laju. Itu je. Sebaliknya kalau US dollar kita akan ada pergerakan yang lebih mendatar, tak ada 1618. Anda pegang benda tu je, InsyaAllah anda senang nak baca market. Jadi pergerakan dekat sini adalah US dollar punya move. Jadi kalau US dollar, karakteristik dia adalah pergerakan pembetulan dekat indeks yang lebih mendatar. Jadi dalam korektif, pergerakan mendatar, dia ada dua jenis pergerakan pembetulan. Yang pertama adalah simple. Simple correction adalah pergerakan, nombor satu adalah zigzag. Nombor dua adalah flat. Nombor tiga adalah pergerakan segitiga. Okey? Jadi di antara tiga ni, pergerakan yang lebih mendatar adalah segitiga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kompleks. Kompleks terdiri daripada dua jenis, iaitu yang pertama adalah double correction dan yang kedua adalah triple correction. Karakteristik dia dua-dua ni adalah pergerakan yang mendatar. Itu je. Maksudnya dia lebih sideway. Okey? Jadi ini pun sideway, ini pun sideway. Jadi kalau kita kira, kalau anda kira daripada Januari ni, ini kepala dia. Ini kepala Januari dia. Ini kepala dia. Ini kepala dia. Dari Januari ni. Kalau kita kira lekuk-lekuk dia, kira stokastik je. 1, 2, 3. Okey? Dah dapat 3. Sini 3. Ingat, pembetulan adalah 1, 2, 3 ataupun 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4 ikut arah balik dan campur 3 jadi 7. Jadi sini kita kira sebagai 1, 4, 5, 6, 7. Kita dapat 7. Okey. Sini 7. Boleh? Jadi sini adalah 7. Masalahnya dia buat lower low balik. Jadi next number kita, correction adalah 3, 7. Saya dah boring dah cerita benda ni Kimi. Tiap-tiap hari cerita benda ni. 11, 15, 19, 23. Saya rasa untuk pusingan bila habis cerita ni, saya nak bawa yang challenging sikit. Ataupun yang senang sikit. Support resistance dia. Pakai support resistance dia. Saya dah boring cerita ni. Cerita ni hari-hari cerita sama sendiri.
tambah 4 tambah 4. Jadi yang ikut arah dikira sebagai 1. Arah dia adalah up. Sebab yang ini pembetulan kepada struktur COVID-19. So, naik, ini 8. Naik, ini 8. Okey. Cerita dia yang break out kat sini lah pula. Yang ini, yang struktur sini. Serius, saya dah boring lah cerita ni. Jadi kita ada, sini satu struktur. Dia adalah, dia tetap 3. Tak kisah macam mana pun dalam edit wave, dia tetap 3. Sini adalah 1. Sini adalah 2. Dan bila kita ambil Fibo extension, Fibo extension, 1, 2, 3. Sini tak habis lagi 100%. Cerita sama lah. Jangan boring. Sebab mau tak boring. Saya cerita benda ni dari tahun 2011. Dari 2011 saya cerita ni. Bukan dekat sini tapi tempat lain. 2011 kalau nak tahu. Okey. Jadi dia tak lengkap lagi 100%. Kenapa kita nak tahu benda ni? Itu adalah kepada Fibo extension. Jadi maksudnya kita jangkakan ini masih ada trend ke bawah. Penurunan dekat sini nampak seperti 5 wave. Kalau 5 wave kalau 5 wave berlaku dalam corrective cycle, dia dikira sebagai 1. Faham tak? Ini yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, dia dikira sebagai 1. Jadi sini kalau dikira sebagai 1, dia adalah 9. Sini 9, sini 9. Jadi ini 9 adalah nombor motif. Dia tak dapat habis 9. Wassalam Kristian tu. Tak, sepatutnya anda faham benda ni baru belajar support resistance. Kalau anda buka buku teknikal, benda pertama depan tu adalah cycle teori. Masalah ramai trader, dia start terus candlestick. Support resistance. Cerita pasal SND. Tak. Structure market dulu. Ni structure market. Structure market. Anda buka buku technical analysis, depan dia cerita pasal jenis-jenis chart. Itu nombor 1. Dia tak cerita pasal candlestick tau. Jenis-jenis chart adalah time sensitive chart. Time sensitive chart macam bar chart, line chart. Ini semua time chart. Maksudnya time berjalan, chart tu tetap berjalan. Yang kedua, price chart. Price chart, time berjalan, price tak lebih daripada satu lingkungan, dia tak berjalan. Contohnya macam Renko. Itu adalah price chart. Kalau nak faham. Wassalam Razali. Ya? Chart ada 2 jenis tau. Ada pernah tengok XOXO punya chart tak? Masalah ramai, lompat pergi candlestick, cari support resistance, cari engulfing, cari. Itu melompat. Bila anda dah faham jenis chart, next step, baru anda pergi. Saya ingat saya nak buat syllabus tu lah. Kita start daripada jenis-jenis chart. Masalah kita kat broker, kita cuma ada price chart. Cuma ada time chart. Kita tak ada price chart. High wins. Faham? Ramai kita melompat. Sebab semua cari jalan shortcut. Tapi memanglah betul lah. Tak salah pun. Tapi kalau ikut daripada hukum asas belajar technical analysis, anda belajar jenis chart dulu. Anda ada time chart, candlestick, apa semua ni. Apa yang anda tengok dekat MT5, MT4. Lepas tu kita ada price chart. Price chart, dia tak ada cerita time. Price tak lebih daripada satu julat, satu range, dia tak move pun chart tu. Ini contoh dia. Kita kat mana ni? Okey. Ni contoh dia. Mana ni? Okey. Ni macam ni. Kagi. Ni chart kagi.
Anda tengok kaki banding dengan candlestick. Candlestick ni jalan je. Jalan je. Ya. Dari tahun 1897, tapi kaki di sini tak, chart dia tak banyak. Sebabnya price tu kena lebih daripada satu range, depending kepada setting anda. Dalam setting ni adalah apa ni? Ini 14. Jadi maksudnya range 14 hari lebih price dia, dan 14 bulan dan baru dia jalan. Saya belajar dulu bukannya chart. Saya bukannya belajar chart candlestick. Saya belajar chart ni. Yang Kimi cerita tu, point and figure. Nampak? Macam tu je chart dia. Nak trade macam mana? Of course lah pergi time frame kecil. Bila pergi dekat time frame kecil. Dan anda nampak lah. Dia ada cara dia kepada 45 degree dan lain-lain. Tapi sepatutnya itu yang kita cover. Tetapi masalahnya kita tak ada chart itu. Chart itu tak ada dekat MT4 dan MT5. Ada, kena download dia punya dia punya indikator. Tu masalah dia. Dan banyaknya guna ATR. Jadi kalau guna ATR, kalau anda zoom in tak sampai 14 candle, anda punya chart tak ngam. Ataupun anda zoom out, ada 30 candle, bukan 28 candle. Jadi dia tak ngam. Faham? Itulah masalahnya kalau guna ATR. Satu saya tak guna, adalah cara dia. Tak apa. Kita cerita yang tu lain kali. Okey, balik kepada cerita kita ni tadi. Mana kita tadi? Okey. Jadi di sini 5 kita kira sebagai 1, 9. 9 ni bukan nombor korektif. Next nombor dia 11. Kita tunggu dia buat correction, sini tempat sell. Faham? Ingat konsep 1, 2, 3. Ni tak habis lagi. Sini buat 7, ni buat 8. Ini correction. Jadi kita dah ada breakout dalam 5. 5 tu dikira sebagai 9, 1, 10, kita jangka habis 11 nanti. Jadi sini tempat kita short. Semasa boleh trade tak? Tak. Anda sedang buat correction. Dekat daily punya chart correction, maksudnya dekat H1, H4, semua ni correction. Apa bentuk correction dia? Kalau kita lihat pergerakan semasa, ini nampak macam dia nak buat untuk sini kita masih buat A, B dan C. Maksudnya kita buat kita buat WXY, double correction. Tapi kalau anda lihat lain-lain indeks seperti US 100, struktur serupa. Dia break dalam satu. Ni yang saya maksudkan. Dia break sekali terus. Dia tak ada buat pembetulan macam ni. Jadi ini besar kemungkinan 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini nampak macam lekuk 3. Menjadikan sini A. Jadi next saya akan tunggu dia buat ini ada divergence tak? Kalau ada divergence, then semua ni saya akan tukar kepada zigzag. Apa pun dalam ni tak trade sebab correction. Kecuali ada trade dekat M1, M5. Tu saya tak dapat nak lihat. Okey, jadi kalau indeks dah buat correction yang sama dekat DAX, yang sama dekat UK 100, semua kita dah tukar. Semua chart ni dah ada dekat ni. Semua chart ni ada dekat Dropbox. Span 35 pun kita tukar. Jadi kalau ini berlaku, ingat, kita dalam dollar dynamic. Tapi penurunan tadi ada 5. Tapi kita tak nampak UJ jatuh. Jadi masih dollar dynamic. Okey? So, itu bermakna dolar pun sedang membuat correction yang lebih besar. Ini mungkin dah buat X. Ini mungkin dah mula buat X. Maksudnya sini dah 1, 2, 3, 4, 5 melakukan correction ni. Correction ini adalah sama dengan dekat indeks buat correction di sini. Boleh?
benda yang sama. Okey, jadi nak trade dia jangan. Saya akan tunggu untuk indeks trade dekat sini nanti. Bukan dekat yang ini ya, bukan dekat high ini, bukan dekat sini. Sebab kalau ada nak masuk sini, syarat dia adalah kalau kita katakan sini adalah lengkap dalam 5, lepas tu 3 sebelum jatuh ke bawah. Ini macam lekuk 2, lebih kurang. Ya, ataupun kita tandakan sebagai B sekarang ni ya. Jadi syarat untuk lekuk 2 ataupun B kita jangkakan sampai 38.2. Itu nombor 1. Tapi yang jadi persoalan sekarang ni adalah 618764 tadi. Ni ngam-ngam. Sikit 10 poin dia. Kalau kita tarik ngam-ngam, dia tak sampai. Sikit dia lagi. Sikit dia lagi. Kalau ambil betul-betul lah. Dia tak sampai 100%. 38.2 ni. Okay, so saya tak akan letak limit order kat situ. Saya akan tunggu kepada bounce di sini. Kita jangkakan sini akan buat 7 swing. Dan sini saya akan short. Pilih salah satu sama ada US 500, US 30. Bukan di sini. Bukan di sini. Ini akan buat double. Faham tak? Yang tadi tu ada nampak saya letak kat situ sebab kalau kita tengok B kat sini, ini sampai tau. 38.2 ini sampai. Kalau anda nak trade juga, nak masuk awal, anda boleh trade untuk US 30 untuk short. Faham tak? Bila 3 lekuk ni lengkap, ni sekarang ni dah lepas A, ni dah lepas, ni dah lepas A, anda boleh letak limit order. Saya tak jenis tunggu confirmation, tunggu apa. Okay. Ini kita boleh letakkan limit order. Sini. Stop loss atas 1618, 10 poin. Okey. TP tarik daripada 3 tempat ni kat 100%. Faham Zumi? 100% dia itu tempat TP. 50% daripada lekuk ketiga kita akan letak alihkan stop loss keluar separuh. Faham? Kat sini kita dah ada set up. Okey. Saya tak nak letak blue box dah. Letak blue box. Ramai yang nak jadikan ini macam signal. Saya bukannya buat signal. Kalau saya nak buat signal, saya tak mengajar. Saya akan buat copy trade lagi simple. Senyap-senyap tak payah mengajar pun. Kalau buat copy trade tak payah mengajar pun, kan? Saya nak anda yang buat benda ni. Itu tujuan dia. Saya nak anda yang dah boleh buat benda ni. At least saya tinggalkan some legacy lah. Okay? Jadi kalau nak entry juga, US 30 instead of US 500 tadi ya. US 100 sama macam ni. Sama macam yang lain. Tapi tengok. Dia punya lekuk ketiga ni. Lekuk ketiga dia. Benda yang sama. Lekuk ketiga dia. Ini tak sampai. Yang ini. Yang dalam ni. Tak sampai 38.2. Betul? Jangan pandai trade. Jangan pandai trade. Nama pun jangan pandai trade. Tahu tak kenapa? Anda cuma pandai jaga disiplin. Trading tu teknik anda trade. Jangan pandai trade. Biasa. Tak lama lagi. Hampir siap. Apa yang sedang saya buat. Okey? Jadi ini sebab tu kita katakan double. Macam saya tulis dekat Discord. Sebab dia tak sampai, ini tak sampai 38.2. Minta bank account lagi. Faham kenapa kita tak tunggu untuk US 100, tapi US 530 ni dia sampai. Okey, jadi saya akan cuba untuk masuk awal dekat sini. Faham?
Okey, US 30. DAX tak ada. DAX ini kita tandakan sebagai flat. Ini ini ditandakan sebagai double. Sebagai apa? Sebagai zigzag. Ini sebagai zigzag. Okey, maksudnya sini pun adalah zigzag. Itu adalah untuk apa dia? Untuk DAX ni. Alang-alang tanda cat. Okey, itu adalah untuk apa ni? Untuk DAX. Ini tak dapat nak entry. Ini tak dapat nak entry. Ini tak dapat nak entry. Kalau nak entry, ni saya buang Kalau nak entry US 30 untuk shorting. Ini at least dia buat 3 lekuk di sini. At least bila sampai dekat sini dia buat 3 lekuk. Kalau dia buat 50% daripada ni, kita lock dahulu. Kalau dia terus jatuh, dan kita sempat masuk berbanding dengan yang lain. Okay. Jadi depending, ingat kita sekali ada dua version. Nampak tak dekat chart? Ada dua versi. Version yang pertama adalah US 30. US 30 daripada 08 2022 kita ada 5 lekuk kejatuhan diikuti oleh 1, 2, 3 dan kita katakan bahawa ini akan meneruskan kejatuhan ke bawah. Version yang kedua adalah US 500 dengan Nasdaq. Lekuk degree. Soalan yen pair mana yang leading? Anda buka je chat yen semua anda tengok. Tu simple je. Depend kepada time frame mana anda tengok. Ni yen pair. Time frame berapa? Time frame mana? Time frame mana? Nak tengok time frame mana? Ni dari sini lah. Daripada low ini. Dari sini. Saya buang. Okey. Weekly. Tukar weekly tengok. Dari weekly kita adalah dari apa? Dari ni Ni low ni. Kalau tengok EJ dengan UJ. Ni. Mana satu lebih trending dari low ni? Dari low 03. UJ kan? UJ dah sampai tau. 100% ni. UJ dah sampai tau. Okay. Ni pula banding dengan
GJ. GJ low dekat kosong. Anda ambil satu tempoh di mana semuanya lebih kurang dia orang buat correction daripada ni March. Tengok ni je. Tengok time ni. Tengok time ni. Masalah ramai orang risau pasal Elliott Wave. Saya marking chart guna nombor dia tau. Ni nombor dia. Saya guna benda ni. Nampak tak saya buat apa? Saya buat benda ni. Ni cara saya untuk analisa market. Dan ini adalah kepada dua ni. Dan kita akan tengok lekuk dia ada berlaku correction. Ada lekuk tak dekat daily ni? Kalau ada lekuk, kita letakkan nombor. Tak ada lekuk, macam ni sikit-sikit tak. Dia reset nampak dia besar, saya letakkan nombor. Itu je. Saya letak nombor. Sampai 5 cukup, saya tengok dia pergi lagi. Kalau pergi lagi, saya alih 3. Saya alih 3. Faham tak? Katalah, saya marking chart simple je. Kalau ada nampak ini naik, ini break divergence, 3 kat sini saya akan alihkan. 3 yang dekat sini saya alihkan. 3 yang dalam ni. Okay, saya alihkan kat sini. Itu je. Kalau yang besar dia break lagi. Dan 3 yang ini saya alihkan. Saya buat 1, 2, 3, 4, 5 je. Saya tak kira sampai 7, 8, 9. Faham tak? Saya guna yang saya cerita selalu tu RSI dengan stokastik. Stokastik saya kira. RSI saya tengok divergence. Dia break lagi, saya alih lagi. Itu je. Lepas tu saya translate dekat Elliott Wave. Faham tak? Selagi dia tak reset, kalau dia reset macam ni, reset keseluruhan, ini adalah kepada yang degree besar. Degree besar. Dua kita mungkin sini tau. Tapi tak kisah. Dekat ni payah nak buat. Dekat MT5 payah nak buat. Saya benda ni je. Saya tengok indikator. Kalau indikator ni break, itu je. Kalau dia banyak sangat macam ni, saya cuba lihat kepada daily. Lepas tu saya turun kepada kecil untuk melukis chart. Tapi map saya guna benda ni je. Benda ni jarang dia recount. Benda ni jarang dia nak recount. Tak ada. Okey, jadi 2 cerita dalam market. Cerita yang pertama adalah US30. Cerita yang kedua tadi adalah kepada yang lain-lain. 5 lekuk. 1, 2, 3. Okey. Ini tak sampai 38.2. Okey, US 500 dan lain-lain. Mula-mula susah. Lama-lama jeling je. Tengok je. Seminggu sekali je. Kalau dah lama pakai dia, tak dia tulis apa-apa pun, tengok je. Tengok indikator dah habis. Ada tak? Ada momentum tak? Kalau ada momentum, then something berlaku kepada fractal. Kalau tak ada, tak payah. Okey? Ni tak sampai 38.2. So, kita katakan bahawa dia akan buat double. Okey? Jadi, kita akan ambil risiko dulu masuk kat US30. Faham? Dalam cerita yang pertama, US dollar ataupun dollar index akan buat apa? Dalam cerita yang pertama. Kalau ini cerita pertama. Dollar index akan buat correction yang kecil. Maksudnya, dia sampai sini je. 1, 2, 3, lepas tu naik ke atas. Faham? Jadi kalau itu berlaku, then kita masih lagi dalam 3 yang ini. Ini 4 yang ini.
Yang saya lukis adalah berpandukan US 500. Yang ini adalah US 500 punya cerita. Faham? Ya, semua. Euro, US dollar buat double. Ya, buat double. Sini akan turun naik macam ni lagi. Okey? Dekat GU pun sama. Sini akan naik, turun, naik lagi. Kalau kita cerita pasal apa? Kalau kita ikut US 30, ini akan habis dan turun ke bawah. Faham yang tu? Yang tu benda ni simple kan yang tu? Inilah kaedah untuk kita nak lukis. Kalau anda memang waver, memang true elliott wave sahaja, anda tak dapat buat benda ni. You cannot connect the dot dia. Tak faham. Tapi bila anda nampak lekuk-lekuk dia akan sama. Dan anda nak lukis elliott wave, lukis lah. Tapi ada jalan cerita yang sama. Nampak? So, boleh tak dia jatuh? Setakat ini tak ada yang break. Kalau break, then kita akan ikut. Kalau break, kalau ini break, then US 30 tu akan sampai 5, turun 3, naik balik. Simple kan? Sini, kalau jadi macam ni, apa anda buat? Ingin pandai trade. Ini kita akan kecilkan fraktal dia. Ini akan jadi instead of minor, kita deduct dia menjadi minute. Nak tulis minor tapi ditulis minit ke atas. Dia jadi minit. Jadi ini kan jadi A hitam, B hitam, C, W, X dan Y. Faham? Kenapa kita lukis macam ni? Sebab dia sampai 38.2. Fibo dulu. Sebab saya lukis untuk anda trade. Bukannya lukis hantar museum. Faham? Kalau lukis hantar museum, boleh hantar semua cantik-cantik. Boleh? Nampak Kristian tu? I hope dah clear benda ni. Kecilkan, itu je. Punya cepat kau type, kecikian jadinya. Boleh? Tu cara dia. Simple kan? Simple, logical. Faham. Lain orang ditanya, lain orang jawab faham. Vince tiba-tiba faham. Yes, Vince. Jangan senyap sangat, Vince. Type banyak-banyak kat situ. Boleh? Tapi apa pun, kita jangkakan daripada sini akan ada reaksi. Simple apa? Dia simple logical. Cerita sama. Saya pun dah bodoh. Saya cakap saya boring dapat benda ni. Cerita sama je. Kita cari yang apa tah. Nantilah fikir apa lah. Nak cerita gun. Takut orang ramai tidur kan. Hantar museum bukan legacy. Tapi memory. Betul, kita nak trade. Okey, dah. Faham? Jadi, nampak? Dia punya ni sama. Ya? GU, setakat ni tak ada yang break lagi. UCAT ni dah break. Ini dia boleh habis kat sini je lepas tu naik. Kalau ini US 30. Kalau dia ikut US 50, dia buat macam ni. Ini 3 lekuk. Dia susah. Masa anda nak kaitkan structure. Bila anda dah faham structure, dia simple je. Dia macam main chess. Kalau dia letak castle kat sini, apa bishop kita nak buat? Itulah gun payah sikit. Gun dia, konsep dia simple juga gun sebenarnya. Kalau anda faham konsep dia simple dia. Tapi nak terangkan tu susah. Nak terangkan tu. Dia lagi susah daripada ni. Mungkin ambil masa bertahun untuk saya nak terangkan dia. Tapi bila anda faham konsep ni, macam Cristiano, dia dah ada basic elliott wave. Basic structure dia dah ada. Cumanya nak kaitkan, kalau ini berlaku dekat Dow, apa akan berlaku dekat dollar index? Apa berlaku dekat yen pair? Apa berlaku dekat euro AUD? Tu je. Apa berlaku dekat gold? Faham?
Jadi ini adalah US 30. Ini adalah US 500. Boleh continue. Okey. Ni mungkin habis C. Ni mungkin dah 45 dah. Tapi setakat ni belum reset. Kalau ini reset, then kita confirmkan dan habiskan C. Jadi kita nak tengok high ini bertahan tak. Kalau high ini tak bertahan, dan kita ikut US 30. Okey. Mana lagi? AUD US dollar. Sama lah. Sama ada dia kecil kat sini je. US 30 dia jatuh. Dan ini adalah 3. Ini 4. Ini 5. Baru dia naik. Saya pura-pura pandai pun orang dah melopong. Mana lah tu? Elliott Wave Dynamic ni lain. Saya pura-pura pandai pun orang dah melopong. Kira dahsyat lah. Dia tak ada dahsyat. Dia benda logik je sebenarnya. Anda ingat market dua je. US dollar, yen. Kan? Positif, negatif dan positif. Jadi ia adalah kepada indeks. Sini indeks sideways sikit ataupun 3 lekuk. Sini indeks sideways sikit ataupun 3 lekuk. Itu je. Anda faham konsep ini, anda dapat baca the whole market. Itu je. Yang atas tu je. US dollar ataupun yen. Kunci dia dekat UJ. UJ tengah-tengah ni. Lepas tu dia ada inverse, dia ada sideways, dia ada cross. Ini jenis US dollar. Minggu depan, standby untuk pening kepala. Saya akan masukkan dynamic sequence. Sequence yang kecil-kecil. Nanti minggu depan kita akan masuk lebih dalam lagi. Saya rasa itu penamat dah, tak ada apa-apa lagi dah. Korektif. Korektif. Contohnya macam tadilah. 1, 2, 3 dekat ni kan. Dekat indeks ni kan. Sini 7. Okey, internal kat sini 5. 1. Ni 3. 2. Ni 5. 3. Ini 1, 2, 3. 2. Ni apa? 5. 1. 3. 2. 3. Tak apa. Kita akan ceritakan banyak benda-benda macam ni. Dan lepas tu kita nak trade lekuk ke berapa? Ni 8 kan? Nampak 9 tu dibuat oleh 5. 1. 1, 2, 3, 2. Ni 9. Ni 10. Okey, sini akan ada motif. Jadi sini boleh trade. Anda nak tunggu bila ada buat motif. Baru tembus minggu depan. Kamarul, standby apa? Standby Panadol. Panadol apa? Soluble. Buat 4 biji. Hari kurang 4 biji. Dengan air mineral. Jangan air sejuk. Minggu depan. Kita bukan dia buat Elliott Wave. Kita buat sequence. Elliott Wave tu cuma mapping. Elliott Wave ni cuma mapping. Kita nak tengok ini 1 ke, ini 2 ke, ini 3. Kita tak buat Elliott Wave. Anda boleh tanya Vince, siapa nama dia? Cristianto. Tanya orang yang buat Elliott Wave. Mereka akan tandakan ini. Seriously. Mereka yang buat Elliott Wave, kalau anda purist Elliott Wave, ini akan ditandakan sebagai 1, 2, 3, 4, 5. A. Itu orang buat Elliott Wave. Tarik bulan. Okey? Ini adalah B. Cristianto tu je kerja. Dia bangun pagi, dia buat benda tu. Dulu senang Cristianto. Saya kongsikan layout trading view. Sekarang ni kita buat dekat MT5. Jadi tak dapat. Dulu senang. Anda copy je. Lepas tu letak dekat chat anda sendiri. Betul tak Cristianto?
Key dia 1618 tu je. Jadi sini tak sampai 1618. Betul tak? Tapi sebabnya kita buat sequence. Jadi dalam sequence, kalau ni, ini satu. Sama je. Cumanya cerita cap tu, ini adalah yen. Kalau kita tanda macam ni, tapi kita sedang tandakan dolar. Sebab tu kita tandakan sebagai W, X dan Y. Betul tak yang tu? Kalau orang lain, dia akan tandakan 1, 2, 3, 4, 5. Zigzag. Kita tak buat edit wave. Kita buat sequence. Edit wave untuk map apa sequence, apa dynamic. Sebab itu jangan tukar-tukar color dia. Color benda ni jangan tukar. Color jangan tukar. Apa dia punya B merah, B macam ni rupa dia tak ada sekurungan-kurungan. Jangan tukar. Jadi sekarang dah faham kan? Ada tengok yang ni, oh ini sekali imbas. Saya sekali tengok macam ni. Okey, ini dolar. Kalau ini berlaku macam ni, UJ mesti jatuh. Mesti naik dari bulan 1. UJ mesti naik. Mana UJ? UJ mesti naik waktu tu. Apa bulan 1? Bulan 1. Mana ni? Bulan 1. Bulan 1. Dari sini. UJ naik. UJ naik. Okey? Maksudnya, dolar dynamic. US dollar. Dollar index dari bulan 1. Kena naik. Mana ni? Dari bulan 1. Ni, dari sini. Sekali imbas dengan tengok chart tu tadi. Okey, bila dia nak habis? Jadi kita tahu bahawa ini tak lengkap. Sini ada 9. Sini kita jangka 10, 11. Sini akan ada 5 kan? 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Sebab sini ada 5. Okey? 3, 5. Tengok dekat US dollar index. Nampak? Benda sama. Maksudnya dolar kat sini akan buat double. 3. Faham? Sini akan buat 5. Boleh? Saya nampak makin lama kita tenung cat ni, saya nampak, ingat tak yang kita lukis dahulu tu Kimi, Kristianto? 4 ni sini. Sini 5. Saya nampak benda tu. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu jatuh. Makin lama kita tengok cat ni, barulah dia sama dengan indeks naik ke atas sini. Baru dia sama. Saya tak lukis dulu benda tu. Ingat kita pernah lukiskan. Ingat tak Kimi? Yang kita lukis dahulu bahawa sini merupakan flat. A, B dan C. Sini adalah 4. Contoh? Ingat Sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu barulah US dollar buat pembetulan besar. Ini adalah indeks mula ke atas. Ini adalah sama dengan indeks kat sini. Dekat sini naik ke atas. Faham? Tapi apa pun, kita tengok dulu price action dia. Dia boleh buat second dimension. Maksudnya arah yang berbeza. Jadi sementara ni nothing. Ya. Tapi kita belum buat Sunbi. Mungkin saya akan tukar nanti. Belum sekarang. Sebab saya nak US dollar masih ada benda ni supaya
UJ ni naik ke atas. Kalau kita lukis dolar tu lemah, indeks sedang buat 3 of 3, tapi apa kita jangka UJ buat macam ni? Mana boleh? Kan? Bila kita dalam negatif yen dynamic, UJ naik. Sebab yen yang lemah. Bila UJ naik, US dollar akan sideways. Jadi US dollar kat sini akan buat 4 dan 5. Maksudnya sini diagonal. Yes. RSI pun belum. Ya. Jadi boleh tak dolar indeks naik semasa indeks tengah naik? Boleh. Tapi US dollar naik dalam diagonal. Ni dalam diagonal. Masa itulah sebab ini perlu berlaku tau. Supaya masa indeks sedang buat lekuk 3, sini buat lekuk 3, 1, okey. Itu adalah dolar buat lekuk 4. Ini lekuk 4 dekat dolar. Okey. Lepas tu, ini jatuh buat pembetulan. Itu adalah lekuk 1 dan 2 dekat diagonal, dekat dolar. Masa ni naik, ya, dolar tengah naik. Dolar naik. Lekuk 3, tapi diagonal. Faham Kimi? Supaya UJ naik, barulah dia jadi yen dynamic. Tapi dolar diagonal, tak ada 1618. Faham? Nampak? Itulah saya maksudkan dengan chess. Itu cerita kita sekarang. Kalau dia lain, dan kita ubah. Kalau satu ubah, dan kita akan fikir yang lain. Dan gambaran dia akan jadi lain. Ni cerita kita sekarang. Yang kita tengah cerita sekarang. Jadi, boleh tak dolar yang macam sekarang? Yes. Macam sekarang. Boleh. Tapi kalau tiba-tiba dekat indeks kat sini, tiba-tiba dia naik daripada sini. Dia lain cerita. Dan kita akan tukar dolar lebih awal untuk habis. Ni dah alam lain. Tak. Dia 3 ni je. Dolar dengan yen. Anda ingat 2 cerita tu je. Sebab struktur dia sama je. Struktur market sama je. Sequence dia sama je. Tak ada alam lain. Dia itulah cerita dia. Anda ambil lah chart dari 18, dari bila pun dia sama je. Semua cerita dia sama. Everything fitting in dalam sequence tu. Itu yang saya jumpa. Saya jumpa pasal 5 dan 3 ni je. Bukan saya jumpa edit wave. Dari situlah kita menjangka. Dan bila kita nampak berlakunya yang tak lengkap dan kita trade. Bukannya kita seronok-seronok je. Tak. Dia ada maksud dia. Setiap tu ada makna dia. Perkaitan dia. Itulah korelasi. Korelasi kepada dua ni. US dollar dan yen. Dan mapping dia adalah kepada indeks. Satu market. Masih on. Yes. Diagonal. Sebab kalau indeks masuk 1, 2, 3 dalam 3 kat sini, UJ kena naik. UJ tak dapat naik kalau US dollar lemah. Sebab itu dolar kat sini kena buat diagonal. Nampak tak? Sini kena buat diagonal. Tapi dia tak boleh motif. Kalau dia motif, indeks jatuh balik. Nampak? Sini. Buat duit bukan daripada sini. Buat duit daripada position sizing model. Bukan daripada teknik. Ini untuk anda nak disiplin pakai teknik. Tu.
fikir macam tu. Ya, masalahnya bila anda fikir duit daripada entry, daripada teknik. Teknik ini cuma sistem. Ya, ini cuma kita mencari higher probability dalam trading. Tapi membuat duit bukan daripada trading. Anda bila buat duit dalam trading, anda laburkan. Buat duit daripada pelaburan dalam aset pelaburan. Tu, hari ni kita punya topik. Lepas ni. Sekejap. Ui, dah pukul 3 dah. Boleh. Ambil masa. Dia kalau ada terus dapat direct, saya pun terkejut. Dengar sekali terus power, saya pun nak tahu makan kismis ataupun makan semut ni. Okey, GU cerita yang sama. Nampak? Chart kita semua sama cerita. UCAT ke bawah. Okey, AUD US dollar kita lukis ke atas. Sebab cerita kita sama. Cerita yang sama. NZD ke atas, cerita yang sama. Nampak? Gold pun sama. Ni boleh habis. Ni boleh habis kat sini. Ini sebagai W, X, Y. Dan habis kat atas. Gold ni masa ni tak ada apa-apa. Sideway. Okay. So gold, anda akan dapati gold tak ke mana semasa. Okey, kalau saya akan tunggu kepada ini. Ni dekat-dekat nak sampai. Ini lagi murah. Gold tu 1,600, 1,700. Ni $13. Anda tak perlu pakai leverage. Kalau tanya saya gold, depend. Kalau teknik anda ada entry lah. Kalau tanya saya tak nampak dekat, mungkin time frame kecil lah. Time frame sekarang ni, high, low. Lower high, kita ada lain punya set. Jadi high, low, lower high. Ini belum ada. Jadi sekarang ni dia sideway. Saya tak tahu. Kalau sepatutnya masa entry, anda dah tahu kat mana anda nak keluar. Kalau entry tak tahu nak keluar, itu bukan trading. Jadi fikirkan. Teknik anda patutnya ada masuk, ada keluar. Okey, silver pun yang sama. Kalau silver break atas, then structure ini akan buat lebih besar lagi ke bawah. Maksudnya ini akan lebih besar lagi ke bawah. Kalau silver break ke atas, then gold ni akan break ke atas macam ni. Lebih besar lagi ke bawah. Okey? Itu adalah gold dan silver. Minyak, tak ada apa-apa. Nothing. Saya berminat untuk nak beli saham Exxon, saham-saham syarikat minyak. Pada level semasa. Copper, nothing. Masih ke bawah. Euro, AUD. Ini dijangka pecut lepas ni. 1, 2. Ini pun sideway market. Nak masuk macam mana? Tak ada apa-apa kat situ. Euro GBP kita dah mula menjangka sama ada movement ini dah lengkap, tak extend. Ini maksud extend. Faham tak? Extension, ini extension. Kalau ini tak ada, kita boleh je habiskan 5 ni kat sini. Faham? 5 ni boleh habis kat sini, itu je. Kalau dia break out ke atas, kita tukar ni kat sini. Itu je. Nothing. Kalau tanya saya kat situ, tak ada apa-apa. Nak short tak ada, nak long pun tak ada. Tak ada apa-apa kat situ. Okey, tak ada apa-apa. Kalau dia break out ke atas, kalau tak, dia masih 2. GBP AUD kita jangka masih pergerakan ke atas sebelum membuat penurunan. Saya berminat untuk nak short di sini. Ini adalah bila US dollar habis nanti. Ini nanti, jangan miss. Position kat sini nanti kita akan pegang lama. Faham? Ini nanti kita akan pegang lama. Ini kita akan position trade. Yang ini
kita akan position trade. Yang ini nanti. Okey? Kita ada incomplete sequence yang besar. Ini kita akan position trade. Pegang lama. Ataupun GBP NZD. Yang sama. Ini. Antara GA dengan GN, GA lebih cantik. GN ni adalah flat. So, kita akan trade untuk GA nanti. Ini bukannya bagi mereka yang trade intraday. Stop loss pun 200-300 pip kat sini. Ni adalah untuk pegang lama. Okey? Itu adalah untuk GA. Kita berhenti dahulu. So, yang untuk nak trade ni adalah kepada US 30. US 30. Risiko dia, ini merupakan swing yang ke 1, 2, 3 dan kita akan buat 7. Tapi disebabkan ini sampai 38.2, kita masuk kat sini. Okey. Position trade power, apa tu? Dia buang mentality tu. Buang mentality trader power, trader tak power, orang pegang lama power, orang tak pegang lama power. Scalper lah power. Lepas ni saya terangkan. Mentality salah tu. Tu mentality salah. Lepas ni kita sambung kita cerita pasal portfolio dan disiplin trader. Kita cerita lepas ni, kita berhenti sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.